Allah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis pada malam ini, ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tersambung bacaan di dalam kitab edisi tulisan Jawi pada muka surat 40 pada perenggan sebaliknya, jika amal ibadah mereka itu bukan terbit dari akidah yang sahih. 51. Kitab tuan-tuan muka surat 51. 41. Kitab tuan-tuan, kitab Rumi 41, masih lagi di bawah tajuk akidah yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaliknya, jika amal ibadah mereka itu bukan terbit dari akidah yang sahih, iaitu dari orang-orang kafir dan musyrik, maka amalan-amalan mereka itu tersia-sia sahaja, yakni tidak mendapat apa-apa balasan daripada Allah. Dan ini ditegaskan dalam beberapa firman Allah yang berikut. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, berdasarkan perenggan itu, satu perkara yang penting yang harus kita faham, iaitu betapa besar peranan akidah dalam menjadi satu asas penerimaan amalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang-orang yang melakukan kebaikan tetapi tidak diasaskan daripada akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah yang betul paksinya, maka amalan mereka menjadi sia-sia. Walau siapa sahaja mereka itu, asalkan mereka itu memang bukan beragama Islam, maka amalan mereka ditolak oleh Allah. Dan bukti yang paling jelas adalah yang terjadi kepada bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib. Yang kita tahu beliau ni manusia yang sangat baik. Diamanahkan oleh ayahandanya, iaitu datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Di saat kematiannya, dia pesan pada Abu Talib suruh jaga cucu dia, iaitu Nabi SAW, dengan sesempurna yang mungkin. Dan Abu Talib pegang wasiat ayahandanya, dan dia jaga Nabi ni sungguh-sungguh, dan dia pertahankan Nabi sepanjang hayat dia, sehingga menjadi asbab apabila meninggalnya Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, maka Allah tenangkan hati Nabi dengan membawa Nabi berjalan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi Abu Talib ni orang baik, dia jaga Nabi, dia pertahankan Nabi, pengaruhnya sangat hebat.
Dia buat semua yang Nabi nak, dia tolong bantu. Nabi nak kuliah ke apa, semua dijaga dengan baik. Tapi sebab dia tidak beriman, maka segala amal baiknya menjadi sia-sia. Na'udzubillah min zalik. Contoh paling senang lah, katalah malam ni ada satu orang toke Cina yang bukan Islam. Dia datang surau kita, dia nak bagi duit 500,000 contoh. Dia kata, saya dengar-dengar malam ni nisfu Syakban katanya. Dia pun tahu Cina lah. Jadi dia kata dia nak bagi duit 500,000 untuk preparation Ramadan. Dia kata AJK angkatlah ini wang untuk masjid punya, surau punya, buatlah apa aktiviti. Dari segi hukum kita boleh ambil duit tu, tak ada masalah. Dia bagi 500,000. Tuan-tuan sedekah dalam tabung surau malam ni RM5 je. Jauh beza nilai tu, 500,000 dengan RM5. Tapi 500,000 dia tak ada nilai pada sisi Allah, sebab dia tidak Islam. Jadi kita yang RM5 tadi ada nilaiannya pada Allah, sebab ada iman, ada Islam, ada akidah. Jadi ini tuan-tuan ibu-ibu sekalian, perkara yang sangat-sangat penting untuk kita jaga dengan baik di akhir zaman ini, iaitu iman dan akidah kita masing-masing. Tauhid kita, kepercayaan kita, iman kita kepada rukun-rukun iman, akhlak kita kepada Islam, kepada Allah dan Rasul. Ini semua benda-benda yang semua orang kena ambil perhatian dan alert dan jaga masing-masing. Sebab benda ni menjadi tunjang yang paling besar dalam hidup kita. Kalau mati dalam Islam, insya-Allah peluang untuk ke syurga Allah itu tetap ada. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah min zalik, maka peluang ke syurga itu ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cuba kita tengok beberapa dalil yang dikemukakan di situ. Yang pertama, surah Al-Maidah sebahagian ayat yang kelima. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang engkar akan syariat Islam sesudah ia beriman, maka sesungguhnya gugurlah atau terbatallah amalnya yang baik, dan adalah dia pada hari akhirat kelak di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini yang kita risau, yang kita bimbang. Takut kalau amalan kita, na'udzubillahi min zalik, dibatalkan oleh Allah, dihapuskan Allah, tidak dinilai dengan baik oleh Allah. Maka apa jadi? Manusia yang terbatal amalannya tadi, dia akan menghadapi satu situasi kerugian yang amat sangat pada hari mahsyar besok. Jadi kita nak hidup kita ni, target dia adalah akhirat. Target kita sebenarnya tuan-tuan ibu-ibu adalah alam akhirat, bukan dunia. Kalau target kita dunia, kita tak ada kuliah malam ni. Tak, kita pulun dengan dunia lah, tak payahlah kuliah. Tapi sebab kita buat kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah itu, kuliah ini, sebab kita ada target untuk hari akhirat kita. Kita ada target untuk dipanggil menuai segala hasil baik yang kita dah buat di dunia ni. Semuanya sekarang ini kita tak nampak benda baik yang kita buat hari ni. Dia seolah-olah berjalan macam tu aja. Kita tak nampak ganjaran dia mana, pahala dengan kuliah ni besar mana, semua tak nampak. Kita bangun tahajud besok, besar mana pahala, malam ni 10 Syakban kita doa macam-macam, semua tak nampak. Semua itu Allah akan perlihatkan insya-Allah pada hari akhirat besok. Jadi walaupun
perkara baik yang kita buat sekarang tidak nampak hasilnya lagi dengan mata kasar kita, atas dunia ni itu tak jadi masalah. Yang penting tugas kita terus buat. Orang kata ambillah ruang, ambil peluang selagi ada ruang-ruang kebaikan yang kita boleh buat, bismillah kita buat. Sementara peluang itu masih ada. Sebelum Allah tutup peluang itu, kita dah tak boleh buat apa-apa. Contoh, malam ni kita sebut malam nisfu Syaban. Nisfu tu maknanya pertengahan, atau pertengahan lah, istilah mudahnya tengah-tengah, malam pertengahan Syaban. Nisfu makna pertengahan atau separuh lah daripada bulan Syaban. Itu makna nisfu. Satu lagi dipanggil Ahmad nisfu, itu Ahmad yang pertengahan. Mungkin dia anak nombor 3 daripada 5 beradik dia duduk tengah-tengah. Jadi dia panggil Ahmad nisfu yang tu, director lagi dalam cerita tu lah. Jadi tuan-tuan, nisfu Syaban ni saya selalu sebut lah, sebenarnya itu satu signal yang paling besar. Bila kita sebut nisfu Syaban, itu sebenarnya signal yang paling besar. Allah hantar pada kita nak bagi tahu Ramadan semakin dekat. Itu ya sebenarnya. Selain malam mulia apa semua tu satu hal lah, tapi kita kena tengok itu signal yang paling akhir lah Allah hantar pada kita, supaya kita ingat dan sedang. Tapi itu yang saya sebut tuan-tuan, kita punya mood dekat Malaysia ni, dia punya feel dia tu untuk Ramadan ni dia lambat tuan-tuan. Dia panggil lambat panas. Itulah sebab dah beli baju raya itu keturunan tu raya kan? Dia lambat panas tu. Dia macam harimau Melaya lah. Dia masuk bola agak sikit pasal baru main baru ni kan. Game ketiga baru draw lah. Dia macam tu lah, baru dapat skor game ketiga lawan Korea lah. Dia lambat panas kan. Orang dah balik baru dia nak kan. Tapi okey lah, daripada tak ada jaringan apa-apa kan. Jadi maksud saya lambat panas tu macam ni, suasana yang ada, environment kita ni, dia tak ada nak push kita tentang kehadiran Ramadan. Saya minta maaf sebut benda ni kan, saya tak nampak ke, saya terlepas pandang ke, saya tak perasan, saya minta maaf lah. Tapi 15 hari pertama Syaban ni saya merata-rata pergi kuliah sana sini kan, saya tak nampak lagi banner Ramadan. Surau ni mungkin ada, saya tak perasan lah. Besok gantung. Alhamdulillah, nasib baik besok gantung. Hujan, alasan diterima lah. Jadi tuan-tuan, tak ada kan, ahlan wa sahlan wa marhaban Ramadan, bulan mulia, bulan rahmat ke apa-apalah tagline itu kan, tak jumpa kan. Yang kita nampak iklan bazar Ramadan. Yang itu memang dahsyat lah kan, sewa tapak, tarikh undian, yang tu penuh berebut, cerita Menteri Darah memang laju lah kan. Jadi tuan-tuan, sedih lah sikit. Sebab apa? Sebab keprihatinan tu tak berapa nak rasa dah. Lambat panas tu, saya kata lambat panas ni. Kuliah subuh pagi tadi pun saya sebut, pengurusi dia mengaku, itulah Ustaz, saya pun terlepas pandang. Ustaz sebut baru terperasan, banner pun tak print lagi. Kan tuan-tuan, okey dah print, belum gantung je. Okey sikit daripada yang kuliah subuh pagi tadi kan. Jadi tuan-tuan, nak sebutnya apa, kalau di luar negara Arab sana, Rejab dah kecoh lah. Bulan Rejab tu dia dah hin sana hin sini tentang Ramadan. Kalau kami Mesir dulu, dia dah keluar lagu-lagu Ramadan macam nasyid lah, dalam radio, dalam TV kan, dia keluar dah. Lepas tu dia dah jual satu lampu dan dia panggil fanus tu,
dia macam pelita lah, tapi gantung, cantik, dia warna-warni. Itu hanya wujud bulan Ramadan saja. Itu dia punya tagline dia, benda tu je wujud. Jadi bila orang tengok fanus tu, orang tahu dah ni Ramadan dah dekat. Itu kalau di Mesir lah. Nasyid-nasyid Ramadan, ada satu budak perempuan nyanyi, sedap lagu dia kan, dia mengingatkan kita, oh Ramadan dah dekat. Jadi kita banner, tak ada radio lagi, tak ada apa lah. Yusof Tayyub pun tak keluar lagi. Kan? Kalau keluar iklan kurma tu boleh tahan lagi, dekat dah lah. Saya pun tak tahu dah keluar ke belum, saya tak nampak lah dalam TV kan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, lambat-lambat kita kan, tapi tak apalah, kita ada 2 minggu lagi. Dan sebab itu malam yang sedang saya, tuan-tuan, ibu-ibu duduk ni dan semua yang menonton, kita duduk ni salah satu malam mulia. Saya ulang ringkas balik yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, antara malam-malam yang dimustajabkan doa oleh Allah Ta'ala. Tapi yang ni bukanlah ikut urutan sangatlah, saya sebut saja. Dia ada 5 malam. Ini bukan hadis Nabi, bukan. Ini pandangan Imam Syafi'i. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, malam mustajab doa yang pertama, ini menurut pandangan dia, pengalaman dia, ilmu dia dan segala yang Allah beri pada beliau. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, adalah malam pertama bulan Rejab. Malam pertama Rejab. Dah lepas dah lah. Maknanya contoh besok 1 Rejab, malam ni lah malam pertama Rejab. Itu saat mustajab doa. Yang kedua, malam Jumaat. Itu every week lah. Setiap kali malam Jumaat, ingat dalam kepala kita, itu adalah malam mustajab doa. Kita kena ubah tau, dia punya minda kita ni. Malam Jumaat kena ubah daripada malam berantu, tukar malam mustajab doa. Pasal orang kita malam Jumaatnya berantu. Hantu dia bukan kira malam Jumaat, dia malam lain pun dia keluar juga kan. Tapi sinonimnya orang Melayu ni, bila gerak 2-3 orang dalam gelap ni, malam apa boy kan, macam malam Jumaat. Sudah, baru sebut Jumaat je meremang lama, padahal tak ada apa pun kan. Sebab dalam kepala dah set hantu malam Jumaat, berantu je malam Jumaat. Jadi hilang dah yang Imam Syafi'i kata malam mustajab doa tu. Keliwun apa benda kata orang kan. Bahasa Indonesia apa. Jadi tuan-tuan, tu nombor 2, malam Jumaat. Nombor 3, malam ni, malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban, malam mustajab doa. Jadi malam ni doa lah banyak sampai ke sahur besok lah, subuh besok. Yang keempat, malam Aidul Fitri, malam raya, malam raya puasa. Dan yang kelima, malam raya haji. Raya, duduk raya tu, malam-malam raya tu, itu adalah malam mustajab doa. Selain malam pertama Rejab, malam Jumaat, malam nisfu Syaban, malam raya puasa, malam raya haji. Itulah 5 malam yang dikategorikan oleh Imam Syafi'i yang special sikit sebagai mustajab doa. Jadi banyak juga orang tanya, tuan-tuan, malam ni nak buat apa ustaz? Dia tak adalah orang kata amalan yang special sangat-sangat, tak ada kan. Ada tak sahabat tanya tadi di PM, dia kata, ustaz, malam ni kalau kita nak baca Yasin 3 kali boleh ke? Lepas isyak, lepas maghrib baca 2 kali, lepas tu tak larat, lepas isyak sambung sekali lagi. Saya kata baca Yasin 3 kali tu dia tidak ada nas lah, tapi benda tu ulama' yang susun, ulama'-ulama' Nusantara kita. Sebab malam nisfu Syaban ni, kalau tuan-tuan pergi negara Arab, dia tak ada baca Yasin pun. Tak ada apa sambutan sangat pun. Kita lagi hebat daripada diorang kan. Jadi ulama' susun, ulama' Melayu Nusantara kita dulu-dulu disusun. Sebab dia kata malam ni malam mulia, malam yang antara malam mulia selepas Lailatul Qadar adalah nisfu Syaban. Jadi ulama' dulu susun, daripada kita buat kerja entah apa-apa,
So dia susun nak baca Yasin 3 kali tu. 3 kali tu bukan wajib, tak ada. Saya jawab balik, saya kata kalau akak nak baca Yasin 3 kali pun tak apa, 10 kali pun boleh. Akak nak baca 2 kali pun tak apa, akak baca sekali pun tak apa, tak baca Yasin pun tak apa, akak baca Qul Huwallah je pun boleh, tak ada apa-apa. Dia tidak ada amalan khusus yang spesifik, yang betul-betul yang Nabi pesan, kecuali Nabi suruh banyak doa gitu, minta ampun yang tu kan. Yang tu ada. Jadi apa nak buat malam ni macam biasa je. Ni kita kuliah jalan, nanti ada orang kata, oh ni bid'ah tak baca apa, tak baca Yasin. Tak ada. Orang mengaji dia mesti faham. Walaupun kadang nak ubah susah. Saya masa jadi nazir kat Gombak dulu, masjid kan, jadi pengurusi masjid Gombak dulu, malam nisfu Syakban, orang kampung saya, situ kampung kan, nama dia Kampung Simpang 3, traffic light nak pergi UIA tepi sungai tu kan, itu nama dia Masjid Asy-Syarif Kampung Simpang 3. Memang betul-betul kampung lah. Dia address tambahan dia ada sikit lagi, tapi saya nak sebut takut sikit, Batu 6 3 suku. Jadi 3 suku tu saya buat slow-slow sikit lah, tak adalah kuat sangat. Jadi tuan-tuan, situ memang dah jadi tradisi daripada saya kecil. Malam nisfu Syakban, Yasin 3 round, 3 kali, habis ulang, habis ulang, habis ulang. Jadi bila saya pegang nazir, saya tukar kan, saya kata macam ni, kita buat Yasin sekali je. Geng yang 3 kali muka dah biru kan tu, macam nak marah tak marah, nak koyak surah Yasin pun ada. Ni air dah bergalen bawa, nak suruh ustaz tiup air Yasin 3 round punya tiup, tuan-tuan ingat sikit, tambah air Sungai Gombak belakang masjid lagi kan. Jadi tuan-tuan, saya kata macam ni, kita akan buat Yasin sekali saja. Lepas tu ada masa sikit dengan tahlil doa semua, ujung tu kita tazkirah sikit apa itu nisfu Syakban. Itu je lah. Tuan-tuan yang nak baca 2-3 kali, minta maaf, boleh sambung lah, lepas tu tuan baca sendiri, walaupun ada je yang muka tak puas hati kan. Tapi nak ubah tu, nak ubah kebiasaan tu menjadi satu yang lain memang susah. Macam sebahagian surah masjid lah, kalau malam Jumaat dah biasa baca Yasin, kita nak ubah Al-Kahfi kan, susah betul. Boleh terbakar kubah surah, dia punya mengamuk tu kan. Oi, kami tetap mempertahankan keyasinan kami. Dia tak tahu dalil Yasin tu tak ada kan. Dalil surah Yasin tu untuk malam Jumaat memang tak ada. Itu orang Melayu kita je. Tapi tak salah benda tu, saya tak kata salah. Yang ada dalil Al-Kahfi kan, Nabi suruh baca malam Jumaat, pagi Jumaat, siang Jumaat, petang Jumaat. Yang tu ada lah. Tapi kita nak baca Yasin, baca lah, tak masalah. Tapi poin saya tadi, nak ubah tu susah. Macam kita orang Melayu, perut kita ni perut nasi. Pergi luar negara yang susah jumpa nasi, mampus kita tuan-tuan. Ada yang tak boleh, dia menggelupur satu macam tuan-tuan. Saya pernah bawa jemaah pergi berjalan ke Turki kan. Turki ni dia ada nasi, tapi macam pulut-pulut gitulah kan, dia tak sama macam nasi kita. Yang syok tu hari pertama jejak kaki ke Istanbul dah tanya nasi. Aku kata sabarlah dulu kan. Kita pergi tempat orang, kau nak cari nasi lemak macam daun pisang kat sini, baik tak payah pergi Turki, baik kau duduk kat Subanjaya Shah Alam ni je kan, tak payah jalan, tak apa, duduk di sini makan nasi lemak sampai mati. Geram pula aku kan. Kita pergi tempat orang, telan lah makanan orang. Bila lagi nak rasa, kalau kita pergi China kan, rasalah makanan Cina Muslim, sayur banyak kan, jenis kering, jenis macam-macam. Tentulah nak rasa. Boleh telan tak boleh telan tu cerita lain, kita rasa. Kalau tidak, sampai ke sudah membesar dengan nasi lemak dan mati dengan nasi lemak kan? Jadi kawan ni dia punya menggelisah tuan-tuan, sampai 3-4 hari tak ada nasi. Saya ingat hari akhir baru jumpa nasi tu, yang betul-betul macam nasi Malaysia punya lah kan. Dia jumpa tu, Allahu Akbar, saya tengok takut dia makan. Betul-betul bala dendam 10 hari punya tak makan nasi tu.
Jadi kita nak ubah tu, itu baru 10 hari kita pergi Turki, pergi China ke apa kan, try lah ubah sikit. Tapi nak ubah tu susah. Kan, nak ubah budaya tu susah. Macam kita lah, budaya bulan Ramadan, dia ada bazar Ramadan. Bazar Ramadan dalam dunia ni tuan-tuan hanya wujud di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei. Arab tak ada bazar Ramadan. Tengok hebatnya kita tu kan. Tempat lain tuan-tuan pergi Mekah, ada bazar Ramadan kan? Tak ada. Saya duduk Mesir 5 tahun, mana ada bazar Ramadan? Masak sendiri je kan, buat kuih gulung, dia selera nak makan kan. Tak kira dia punya kulit warna coklat ke, lantak kau lah kan, biasa hijau. Kuih gulung hijau biasa, kuih ketayap. Ini pewarna dia tak ada apa color, campak, orang bujang masa tu kan, janji rasa kuih gulung sudah. Jadi tuan-tuan, kita nak ubah tu susah. Bila Ramadan buka puasa, air tebu, besok air tebu, lusa air tebu, tukar air lain. Pasal dah biasa. Cuba tukar air lain lah, ubah-ubah sikit. Tapi sebab nak berubah tu susah. Itu yang jadi macam tu kan. Dalam kepala dia suruh Syaban je Yasin 3 kali. Saya tak kata salah jangan marah saya pula malam ni, saya tak kata salah. Cuma baguslah kita buat kuliah ni biar kita faham. Saya nak baca kat ustaz, lepas isyak kan baca kat rumah 100 kali, tak apa, sampai subuh bacalah Yasin tu, tak ada masalah kan. Cuma kita nak bagi kefahaman kan, supaya kita tahu yang sepatutnya, yang tak sepatutnya. Ini pentingnya kita mengaji. Jadi sebab itu apa nak buat malam ni, antaranya ulama ajar kita banyakkan doa. Doa penting kan. Sebab malam ni juga antara malam-malam yang Allah bersedia untuk, ataupun orang kata membuka ruang yang luas untuk mengampunkan dosa hamba. Jadi kita taubat, minta ampun, berdoa, baca Quran boleh, sedekah jariah pun bagus kan. Kemudian kita selawat Nabi boleh, sembahyang malam boleh, tak kira lah apa benda pun, yang baik-baik kita buat je. Kan, supaya kita tahu apa yang kita buat tu landasan dia betul. Ini untung kita mengaji tuan. Kalau tidak nanti kita susah nak faham. Saya sebut pagi tadi ke bila saya ada sebut, saya tengok video Al-Fadhil Ustaz Zaidus kan, ada viral. Itu yang Arab tu satulah. Ni ada satu budak yang tanya soalan kat dia kan, budak kecil kan. Dia kata, ustaz, dalam semayang, dia kata kita tengah semayang, kalau kita tahan kentut, makruh. Kalau kita kentut, semayang kita batal. Jadi soalan saya, kata budak tu, saya nak buat apa? Tak pening ustaz jawab. Soalan dia betul tak? Betul soalan dia. Soalan dia betul. Kita tengah semayang, betul rasa nak kentut kan? Kita tahan kentut kadang makruh. Kalau kentut garang batal. So nak buat apa sah? Pening nak jawab kan. Tuan-tuan ingat senang jadi ustaz kan. Jadi dia adalah jawapan dia. Dia kalau sekadar kita nak terkencing sikit dan rasa angin-angin kerak sikit-sikit, tak apalah, kita tahan je lah. Kecuali kalau angin tu dah penuh kan, ataupun sebelum nak solat kita rasa memang dah di ujung nyawa dah, kita nak terkencing betul sampai tengah rakaat kedua, terkepit sana terkepit sini dah, hewat sana hewat sini, kau keluar pergi kencing je lah, senang kan, batalkan sembahyang pergi je kencing. Dia ada kaedah, dia ada hukum. Jadi tuan-tuan, sebab itu penting mengaji biar kita faham kan. Kadang orang sebut ni sebut Syaban, ni sebut Syaban, ni sebut Syaban, dia pun tak tahu apa benda ni sebut Syaban. Dan kepala dia Yasin tu je, tak habis Yasin daripada tadi kan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, itu penting. So malam ni kita berdoa lah, ujung-ujung kuliah kan kita doa lah sikit lah, mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan sebagainya, insya-Allah. Jadi ingat, iman tu jadi satu teras yang paling besar, teras yang paling penting, menjadi prasyarat utama penerimaan amalan kita pada sisi Allah. Baik, yang kedua, surah Az-Zumar ayat 65.
walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu, demi sesungguhnya jika engkau dan pengikutmu mempersekutukan sesuatu dengan yang lain daripada Allah, nescaya akan tetap gugur amalanmu dan engkau tetap menjadi orang-orang yang rugi. Ini yang paling kita takut, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apabila amalan kita menjadi sia-sia, apabila amalan kita tidak ada penilaian pada sisi Allah. Kita tak nak rugi di akhirat. Rugi dekat dunia ni, tuan-tuan, boleh tahan lagi lah kalau cerita dunia. Tapi kita tak nak, dan kita paling takut kalau rugi di akhirat. Apatah lagi golongan-golongan yang muflis, golongan yang rasa dia macam banyak pahala, tapi sampai mahsyar pahala dia kena sedut sana sedut sini, agih sana agih sini, pindah sana pindah sini, sebab dia banyak buat salah juga masih hidup dekat dunia. Jadi sebab itu penting untuk kita dalam apa keadaan sekalipun kita buat kebaikan-kebaikan itu dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Dan tadi saya sebut, ruang itu kita masih ada. Ruang apa? Ruang nak buat baik. Malam ni ruang tu Allah bagi pada kita semua. Tuan-tuan cuba fikir, ruang mak ayah kita yang dah meninggal, tak ada ruang tu. Dia tak ada ruang tu. Saya tadi pergi kenduri anak buah lah, anak kakak saya kahwin dekat Rembau Negeri Sembilan. Walaupun hari ni jalan memang jam teruk lah kan, kena sidai 2 jam lebih pergi, 2 jam lebih balik. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Jadi habis kenduri tadi saya dengan kekanda seorang lagi, Ustaz Halim Nasir. Ustaz Sarudin tak dapat lah sebab dia ada urusan. Sebab tu besok pun dia tak dapat juga, dia ada urusan penting. Jadi saya dengan keluarga dan Ustaz Halim Nasir dengan keluarga dia habis kenduri apa semua tadi, singgah kubur arwah mak, arwah mak kami lah. Hari ni 24 hari bulan, 27 besok genap 4 tahun mak saya meninggal, 27 Februari. Jadi bila kita pergi ziarah tu, kita baca doa, bersihkan kubur, baca doa lah. Jadi bila kita berdoa ni, tuan-tuan, mak kita dalam kubur tu, dia tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh buat macam yang sedang kita buat ni kan. Macam yang sedang kita buat, kita boleh kuliah, boleh sembahyang isyak, boleh sembahyang maghrib, boleh sedekah, boleh baca Quran, boleh itu. Orang dah mati, dia tak boleh buat lah. Tadi pergi kubur tengok batu nisan bersusun semua tu kan, kita akan rasa insaf lah sekejap. Kita akan rasa macam ni lah aku besok. Kalau dah mati, anak-anak tak datang ziarah, tak baca doa, tak apa pun tak dapat. Orang dah mati ni, kata arwah Datuk Ismail Kamus, dia menunggu-nunggu. Ibarat dia menunggu-nunggu mana waris tak hantar apa-apa ke kan? Jadi kita yang jadi waris ni, yang masih hidup, apa pun kebaikan kita buat, tuan-tuan, kita niat untuk arwah mak ayah kita, boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan sedekah RM10 malam ni, kalau tak sedekah dan tabung pun sedekah kat ustaz contohlah, walaupun jangan dapat jangan dapat benda macam tu. Jadi kalau niat saya sedekah RM10 kat ustaz untuk arwah mak pahala, boleh, tak masalah. Jadi tuan-tuan, saya sebenarnya dah niat dah tadi. Saya dah niat lah, saya beritahu kat rumah saya kata yang kalau besok, katalah Abang Halim, saya panggil Abang Halim lah kan, Ustaz Halim, dia kata dia nak ikut saya pergi kuliah malam ni, saya bawa dia ke sini kan, dan saya akan lepaskan dia kuliah kat sini kan, bukan selalu dapat. Dia duduk Kedah kan, Sungai Petani. Saya tanya dia, bang balik bila? Habis kedua itu balik, tak ada harapan
Tapi saya dah niat lah, saya kata kalau dia tak balik lagi, saya nak bawa dia datang sini kan. Tapi dia pun ada urusan kot nak balik awal, jadi tak ada rezeki kita lah. Kok ke depan besok mana tahu ada rezeki lah. Jadi itu contoh, maknanya orang dah meninggal, dia tak ada apa dah tuan-tuan. Kita yang masih hidup ni kena beringat sama, jangan pulun untuk kita je kan. Ni Ramadan nak datang ni, apa kebaikan-kebaikan, niat sama untuk arwah, terutama mak ayah kita, mertua kita yang dah meninggal semua lama dah ni kan. Kita niat pahala untuk diorang, sebab diorang tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Diorang dah tak boleh bergerak, tak boleh bangun dah datang ke dunia. Sebab beramal ni ceritanya hanya atas dunia sahaja. Mati saja putus amalan, tak boleh lah. Jadi peluang-peluang ni yang saya sebut di awal tadi, kita kena rebut. Macam mana saya tengok merata-rata orang rebut penajaan berbuka puasa. Di sini pun mungkin ada buat penajaan. Berapa satu malam? Satu lot berapa? 50. Habis lah? Belum. Jadi tuan-tuan kena habiskan lah. Sebab saya difahamkan semalam gaji semalam, betul. Tuan-tuan jangan buat muka macam tak ada gaji je. Risau lah aku tengok kan. Orang pencen pun semalam dah telan lah duit pencen tu kan. Jadi tuan-tuan, satu lot RM50 saja. Satu malam berapa lot? Tak kira. Tengok menu lah. Okey. Baik, saya nak share beberapa tempat tuan-tuan, tempat-tempat lain lah. Mungkin tuan-tuan tahu, tuan-tuan tak tahu. Kami tahu sebab kami mengata tempat pergi, jadi kami tahu masjid ni berapa, surau ni berapa kan. Jadi banyak tempat saya tengok dibuat lot. Surau saya pun satu malam satu lot 200.5. Jadi dia buat 10 lot, maknanya satu malam RM2,500 untuk berapa orang makan lah. Mungkin 100 orang ke 50 orang makan, macam tu lah kot. Jadi saya nak share beberapa lokasi yang hebat ini. Masjid Al-Falah USJ 9, dia satu malam tarawih dengan mori dia, berbuka dengan mori RM9,500. Kita dengar macam nak demam lah rasa. 9,500 ni untuk 650 orang makan setiap malam. Setiap malam 650 orang punya bajet lah. So diorang letak 9,500. Masjid Greenwood, saya kuliah 2 hari sudah, hari Rabu, dia 4,000. Dia buka macam tu lah, satu lot RM50. So satu malam 80 lot, 80 kali 50 4,000 kan. So pilih lah nak satu lot ke 10 lot, ikut kita berapa kita mampu kan. Tapi bagus yang orang buat tu, 4,000 tu dia include semua. 4,000 tu masuk berbuka, mori, sahur 10 malam akhir, dan bubur lambuk Sabtu Ahad. Dia include semua, 4 package dia buat. Dia kata senang Ustaz, kalau kita pergi asing-asing payah Ustaz. Sahur orang tak apa nak ambil. Orang suka berebut yang berbuka, pasal orang rasa pahala besar kat situ kan. Sebenarnya sahur pun besar pahala juga. Untuk orang berpuasa sama je Tuan kan. Jadi itu Masjid Gombak. Satu Masjid Al-Munawwarah Seksyen 27 Shah Alam, satu malam 5,200. Saya habis kuliah baru ni kat situ, kat Jumaat. Lepas tu saya berniaga lah, jual-jual anggur sikit kan, macam biasa. Habis last customer datang, satu orang muslimat keluar dari pintu, makcik tua dah Tuan. Ustaz, anggur ada Ustaz? Ada lagi makcik, banyak ada ni, bagi makcik 2. Buatlah 2 pack sekilo kan. Lepas tu dia bayar, dia pun jalan pergi kat kereta. Saya kata hebat makcik ni, boleh mandu ni. Saya ingat umur dekat 80 tu, dekat 80 tu. Saya cerita depan tu ada JK. Saya kata hebat makcik ni, boleh mandu. Saya kata, JK kata itu tak hebat Ustaz, ada lagi yang hebat makcik ni buat. Saya kata apa dia? Kami punya berbuka Ustaz, satu malam 5,200.
satu malam. Makcik ni bila kami umum, dia orang pertama yang bayar. Tapi itu belum hebat, Ustaz. Uish, betul-betul hebat makcik ni. Ada lagi hebat daripada itu, Ustaz. Dia masuk 4 malam terus. 5,200 kali 4 lah, 20,800 makcik tu bayar. Saya kata hebat. Itu tak hebat, Ustaz. Aku kata biar betul makcik ni. Ada lagi hebat, Ustaz. Bukan tahun ni je, Ustaz, tiap-tiap tahun macam tu. Tiap-tiap tahun makcik tu masuk 4-5 nama, dia seorang, dia ustazah, bekas ustazah. Saya kata banyak duit makcik ni, tapi beli anggur aku 2 je. Asal tak habiskan terus kotak bila tu yang aku tak wati kan. Jadi tuan-tuan, dan setiap tahun sebulan Ramadan dia duduk di Mekah. Banyak duit makcik ni. Tapi poin saya bukan cerita duit banyak tu. Poin saya ialah tak semua orang duit banyak boleh buat macam makcik tu. Itu je poin dia. Ramai orang duit banyak tapi berkira. Makcik tu saya rasa dia tak berkira, dia tak kisah sangat. Dia pun dah 80 dah kan, dia tak heran. Betul. Ngurusi Ustaz. Silakan. Semua boleh. Semua boleh. Subhanallah. Terima kasih semua yang hadir. Allahumma salli ala sayyidina أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله 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 حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حي
لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita sambung sedikit ni. Jadi itu kisah yang saya sebut tadi. Maknanya tak semua orang yang duit banyak dia boleh buat macam mana makcik tu buat. Sebab itu kita ni dengan Allah Ta'ala, kita jangan berkira, kan? Jangan berkira tuan. Sebab Allah tak pernah berkira dengan kita. Kalau orang tanya, haji tahun ni tak masuk ke? Satu lot ke berapa? Jangan kita jawab, saya dah masuk lah Ustaz 13 tahun lepas. Baik cakap 100 tahun dulu. Jangan berkira kan. Hari ni tak derma, semalam dah derma Ustaz. Semalam, hari ni, besok kan? Sebab Allah ni dia tak pernah kira dengan kita. Jadi satu lagi tuan, saya tengok dalam Selangor ni, antara yang paling dahsyat lah saya tengok Masjid Al-Hasanah Bangi, Bandar Baru Bangi kan? Masjid hijau tengah-tengah bandar tu. Situ dia punya mori berbuka dengan mori dia satu malam RM15,000. Pagi buka, malam full house untuk sebulan tuan. Pagi buka penajaan, malam tutup penuh. 30 malam, satu malam RM15,000. Dahsyat tu kan. Tu saya kata tak semua orang duit banyak boleh fikir macam tu kan. Tapi orang Malaysia hebat, dia berinfak sedekah ni memang dahsyat. Dekat scammer pun dia bagi. Sebab aku pernah kena kan. Punya pemurah kat scammer kita bagi. Tak pasal-pasal terbang duit kan. Jadi nak buat macam mana tuan, scammer pun licik juga. Jadi tuan-tuan, itu benda ni. So maknanya peluang-peluang yang ada ni kita ambil kan? Kita ambil peluang yang ada ni, buatlah kebaikan. Dan ingat, kita punya Ramadan kali ni, insya-Allah kita doa sama-sama, Allah izinkan kita sekali lagi, mesti ada target tuan-tuan. Ramadan kita biar ada target. Contoh, kita nak khatam Quran kan? Ramadan kali ni Ustaz saya nak khatam sekali, atau saya nak khatam 2 kali. Biar ada target. Walaupun mungkin target tu kita tak dapat capai, tak apa, at least dapat separuh pun jadilah. Kita target satu sekali khatam, tiba-tiba kita dapat habiskan 10 juzuk saja sampai hujung Ramadan. Tak apa, lepas raya sambung kan? Biar ada target, supaya bila ada target ni kita senang nak buat kerja tuan-tuan. Bila tak ada target, susah kita nak buat kerja. Contoh saya kuliah, saya kena ada target, saya nak berhenti pukul apa. Tapi bila saya tengok jam belakang baru 7.50, saya pun jadi takut juga. Dah lama dah aku ceramah, baru pukul 8 kan, bateri habis. Saja si kena nak suruh tukar bateri kan. Takut ustaz kata bila aku nak habis ceramah, dah sejam dah ni kan. Jadi kena ada target pukul berapa nak berhenti kan. Dia mesti ada target kan. Ramadan aku nak infak berapa, satu malam berapa ringgit aku nak infak tahun ini. So bila ada target, setiap kali kita pergi tarawih, bawa lah RM10, RM20 yang kita target tu. Baru seronok ibadah kita. Dia tak adalah ikut dan ikut sempat, ikut mood, tak ada kan. Itu kita kena ada lah tuan-tuan. Untuk tahun ni biar ada kelainan sikit dari sudut preparation kita tentang Ramadan. Dan satu benda yang saya nak pesan sangat-sangat untuk saya dan kita semua, kalau boleh Ramadan nanti jangan tinggalkan solat sunat tarawih. Itu kalau boleh lah kan. Sebab solat tarawih ni hanya wujud bulan Ramadan saja, bulan lain tak ada tuan-tuan. Ramadan saja kita akan jumpa sembahyang sunat tarawih. Jadi sembahyang sunat tarawih ni afdal dia, cantiknya berjamaah di surau masjid
kan. Katalah tuan-tuan datang berjemaah di surau masjid, alhamdulillah. Katalah malam, ialah sebab tarawih ni kan dia lama kan, 8 rakaat, ada 20, ada setengah tempat, kadang sakit lutut begitu begini kan, penat, jadi boleh duduk, tak ada masalah kan. Tuan-tuan tak larat berdiri sembang tarawih, tuan-tuan sembang duduk. Cuma pahala kurang sikit lah kan. Ada ulama kata pahala separuh kan, duduk tu dia separuh pada berdiri. Jadi tak apa, yang penting kita buat. Kadang ada hari yang kita tak larat tuan-tuan tarawih ni, dia ada hari dia kan, yang kita jam betul hari tu, memang tak larat. Saya banyak kali jumpa, tiap-tiap tahun saya jumpa tahiyat akhir tu ramai yang lena masa tu, terlena kan. Imam dah bagi salam, dia tunjuk tak turun-turun, rupa dah masuk syurga awal pada imam ni kan. Banyak kali saya jumpa, tiap-tiap tahun saya jumpa kan. Kita dah wirid sallallahu alaihi wasallam, dia duduk tunjuk tak ke mana hala, tak tahu dah masuk syurga awal pada imam kan. Jadi tuan-tuan, kita tak larat, boleh duduk, tak masalah. Yang penting jangan tinggal, itu saja. Tak larat pergi surau malam tu, semain kat rumah. Kalau boleh berjemaah kat rumah kan, satu keluarga. Tak boleh berjemaah, semain seorang-seorang tarawih. Tak boleh kat semain tarawih seorang-seorang, tidur je lah. Tu je lah, nak cakap apa ni. Semayang seorang tak boleh, agak-agak lah tuan-tuan kan. Kalau tidur je lah, senang, main bunga api ke lagi bagus kan. Jadi tuan-tuan, itu benda dia, supaya kita beringat kan. Specialnya Ramadan tu sebab dia ada tarawih, dia ada ibadah puasa wajib, dan dia ada Lailatul Qadar. Itu kita kena pulun. Habis witir, witir tiap malam ada. Cuma witir itu lebih popular malam Ramadan, sebab dia gabung dengan tarawih sekali kan. Lepas tarawih witir, macam tu. Jangan kita ingat witir itu malam Ramadan je. Tak, malam ni pun ada witir kan, buat sendirilah. Cuma nak sebutnya kefahaman itu, dan biar kita ada target lah kan. Hala tuju kita Ramadan kali ni, kita nak iktikaf masa bila, apa kita nak buat kali ni, mesti ada target kan. Tadarus kita ke apa semua nah. Itu kita plan lah. Sebab bila ada plan tu, baru senang kita nak buat kerja, dan senang kita nak cuba istiqamah, insya-Allah. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Dalil yang ketiga kita akan sambung lepas raya, insya-Allah. Sebab bulan depan jadual kita jatuh pada Ramadan, so kita ada tazkirah ringkas 15-20 minit macam tu, insya-Allah. Dan itu kita akan cerita apa yang bersesuaian nanti dengan tarikh yang berkenaan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebagai kesimpulan akhir untuk malam ini, yang pertama sekali, muslimin muslimat, jaga akidah kita masing-masing, jaga iman kita masing-masing, jangan dirosakkan. Walaupun malam ni ada satu konsert juga yang berlangsung di Kuala Lumpur, kalau tak silap saya lah kan. Jadi orang tak peduli tu kan, Nurul Syakban ke Lailatul Qadar ke, kalau dia nak wahara, dia wahara juga kan. Dia tak ada rasa langsung sensitivity ke apa, tak ada. Itulah yang berlaku di zaman kita hari ni. Jadi kita kena alert lah benda-benda macam ni. Dan yang kedua tuan-tuan, teruskan mengaji, teruskan kuliah, teruskan cari ilmu walau di mana saja kita berada, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri ilmu yang terbaik untuk kita amalkan bersama, insya-Allah. Dan yang ketiga, sebagai kesimpulan akhir untuk malam ini, apa juga yang kita buat, pastikan niat kita benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukannya kerana yang lain-lain. Apa pun mesti lillahi ta'ala, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh saya share sedikit untuk malam ini. Dan seperti biasa, sebelum kita tangguhkan majlis, satu pengumuman untuk sedikit jualan pada malam ini. Yang pertama sekali, kita ada karipak frozen tu lah, yang tuan-tuan pernah beli sebelum ni. Yang kedua, kita ada anggur. Anggur yang kali ni saya kali pertama dapat lah tuan-tuan, daripada Egypt.
Sebelum ni saya dapat Lebanon, Spain, South Africa, Australia. Tapi semalam alhamdulillah saya dapat pada Egypt. Lama dah tak rasa anggur Egypt. Dia agak crunchy sikit lah, tak adalah crunchy sangat, tapi dia tak ada biji dan dia manis lah. Dan harga dia kita dapat jual RM18 tuan-tuan. Alhamdulillah, murah sikit lah. Biasa 20 kan. Jadi sebab modal dia pun rendah sikit, so kita jual rendah lah. Dan yang ketiga, kita ada kurma Ajwa Alia Premium, kurma Nabil. Harganya RM20 satu kotak tu. Dia lembut dan basah sikit. Dia setengah kurma Nabi tuan-tuan, dia keras. Kalau salah beli, dia keras dan kering, tak sedap kita makan. Saya tak gemar yang kering tu, liat kan. Tapi yang ni dia lembut dan dia basah sikit, sedap, manis. Saya dah makan dan saya dah jual banyak tu. Online saya jual dah banyak. Dan yang ketiga, kita ada kurma Mekjul Palestin. Yang tu yang besar gerabak punya, pun lembut juga. Harga dia RM35 setengah kilo. Jadi satu lagi kita ada lauk segera. Itu RM12 lah. Ada rendang lah apa, tapi segera lah. Dah siap masak, koyak terus makan. Itu sesuai untuk sahur emergency kan. Ataupun tuan-tuan pergi overseas yang jenis tak boleh makan macam nasi tadi tu, yang Turki tadi tu. Itu elok bawa lauk tu, bawa sampai kutub utara tu kan. Semua tak boleh telan. Jadi tuan-tuan, yang tu harga dia RM12. Jadi semua yang saya sebut tadi saya letak dekat tepi. Keluar ni tepi tu ada kursi dua tu kan. Tepi tu ada kursi batu tu. Saya letak atas kursi batu tu. Kalau jual buka bonet kan sesak nafas nanti. Jadi kita letak tempat lapang tu sikit. Senang tuan-tuan nak jual, nak beli senang saya nak jual. Tapi macam biasalah, jangan hutang dengan ustaz, hutang dengan kawan-kawan. Ataupun QR je lah ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dan perhatian muslimin muslimat sekalian. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Ya Allah, ya Tuhan kami menadahkan kedua tangan kami yang kotor lagi hina ini ya Allah, pada malam nisfu Sya'ban yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini ya Allah. Kami merayu dan berdoa kepadamu ya Allah, agar engkau ampunkan segala dosa ibu bapa kami ya Allah, dan dosa kedua mertua kami ya Allah, juga dosa anak-anak kami, suami kami, isteri kami ya Allah, dosa jiran tetangga dan sahabat handai kami ya Allah, juga dosa para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya engkau mengambil kira segala kesalahan yang pernah kami lakukan sepanjang hayat kami ya Allah, maka kami merayu pada malam yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini ya Allah, agar engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil dan dosa besar kami ya Allah, dosa yang kami sengaja dan yang tidak kami sengajakan ya Allah,
dan Kau masukkanlah kami dalam senarai penghuni-penghuni syurga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkan segala urusan hidup kami di dunia ini ya Allah, lebih-lebih lagi urusan hidup kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, murahkan rezeki kami seperti mana air Zam-Zam yang mengalir dengan tidak ada hentinya ya Allah. Dan mudahkanlah juga segala urusan amal kebajikan kami ya Allah, seperti mana yang telah Engkau perintahkan di dalam ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami hanya tinggal berbaki separuh sahaja daripada bulan Sya'ban ini ya Allah. Dan kami berdoa pada malam yang penuh kemuliaan ini ya Allah, agar Engkau masukkan kami dalam senarai mereka-mereka yang berjaya menjejakkan kaki ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak dalam keadaan sebulan penuh ya Allah, dalam keadaan kami sentiasa sihat walafiat di dalam bulan Ramadan nanti ya Allah. Dan Kau mudahkanlah segala urusan amal ibadah kami dan jariah kami ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.